Inilah plan bangunan yang mereka ingin jadikan ganti Masjid Al-Aqsa, yang mereka sebut sebagai The Third Temple, yang mereka sebut sebagai Solomon Temple, yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mengatakan Masjid Al-Aqsa didirikan di atas Temple of Solomon. Bohong. Kita lihat bagaimanakah alam cakrawala yang ada dalam langit dunia sedang bergerak dan beredar sebab mereka bertasbih berbagai-bagai bentuk alam semesta kita yang kita sebut galaksi. Mereka sedang bertawaf. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Yang saya sampaikan Al-Fadil, fungsi Tuan Imam, Tuan Nazir, masing-masing yang dirahmati sekalian. Saya dengan penuh kesyukuran dapat bersama dengan para jemaah, dan saya kali pertama ke surau ini. Terima kasih kerana menjemput untuk memperkatakan tentang kosmos dan Masjid Al-Aqsa dalam konteks peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah kosmos? Kita akan lihat insya-Allah lepas ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna halahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkat sekelilingnya, supaya kami perlihatkan ayat-ayat tanda keagungan kami, supaya sesungguhnya Allah Dia Maha mengetahui, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Okay, alhamdulillah. Peristiwa ini kita kenang setiap tahun. Peristiwa besar yang ada beberapa perkara yang untuk kita lihat di sini. Pertama ialah tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita lihat dalam rajah ini ialah adalah kompleks yang mengelilingi beberapa buah bangunan, khususnya adalah Masjid Aqsa sendiri, ataupun disebut sebagai Masjid Al-Qiblah. Dan inilah masjid yang dikunjungi oleh baginda Rasulullah sekurang-kurangnya pada namanya Masjid Aqsa. Dan depannya ada Masjid Burak yang ada hubungan juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Selain pada itu, Kubah Sakhrah yang terkenal dengan bumbungnya yang kemasan itu. Ada berapa lagi buah bangunan yang terdapat dalam bangunan ini. Seluruh ini kita panggil sebagai kompleks Haram Asy-Syarif, yaitu kompleks Masjid Al-Aqsa. Tetapi sayang hari ini Masjid Al-Aqsa ini telah diceroboh oleh Yahudi begitu lama. Sejak tahun 1948, masjid ini telah dicerobohi di kanan dan kiri, utara, selatan, timur dan barat. Kita lihat Rasulullah menceritakan peristiwa ini dengan penuh dalam hadis yang banyak. Umpamanya dalam hadis sahih Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan bagaimanakah permulaan perjalanan itu. Rasulullah mengatakan, utitu bil barak wa huwa dabah abyad tawil tawqal hibar wa dan maghal. Saya dikenakan kendaraan barak, yaitu hewan yang kecil sedikit daripada himar, yang lebih tinggi pada himar tetapi kecil sedikit pada baghal. Yadha habirahu inda mutahawat tarfih. Satu lompatannya sejauh mata memandang. Dan qala, kata Rasulullah, farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya menunggang kendaraan tersebut borak hatta sampalah saya ke Masjid Al-Aqsa. Rasulullah sampai ke Masjid Al-Aqsa dengan penuh mukjizat. Dan inilah bentuk Masjid Al-Aqsa sekarang, yang bumbungnya yang hitam. Itu Masjid Al-Aqsa. Dan ini ialah Kubah Sakhrah. Yang masjid kiblat ialah masjid ini yang sedang dicerobohi oleh Yahudi sekarang. Yahudi sedang meroboh di kanan dan kiri dan digali pada bawah. Tujuannya supaya masjid ini jatuh dan hilang. Lalu mereka akan bina sebuah bangunan lain yang mereka sebut sebagai bangunan Solomon Temple ataupun Haikal Sulaiman yang bakal menggantikan Masjid Al-Aqsa kita. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Dan di bawah Sakhrah, Kubah Sakhrah ini, mereka telah gali di bawah 16 meter ke bawah. Dan mereka membina sinagog. Sinagog ialah rumah ibadat orang Yahudi. Dan mereka mengharapkan bangunan ini jatuh, kemudian mereka akan meratakan seluruhnya dan mereka akan hapuskan Masjid Al-Aqsa. Kita ingat kembali peristiwa besar ini, Masjid Al-Aqsa ialah kiblat kita yang pertama. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la tusyaddu rihal illa salasata masajid.
tidak perlu kita bersusah payah menyediakan kenderaan kecuali untuk mengunjungi 3 buah masjid. Al-Masjidil Haram, wal Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Dan tidak perlu kita bersusah payah untuk menyediakan kenderaan kecuali 3 buah masjid yang paling suci dalam Islam. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Yang kita fokus hari ini ialah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang menjadi kiblat pertama kita telah dicerobohi setiap tahun. Dan kalau kita lihat sejarah siapa pembinaan Masjid Aqsa ini, dalam dikatakan Nabi Sulaiman melaksanakan pembinaan Masjid Aqsa yang pertama di atas wasiat diberikan oleh ayahandanya Nabi Daud AS. Bahkan masjid ini asalnya dibina lebih awal pada itu. Dan dikatakan bahawa di sini wa qama suwar haula Madinatul Qudus. Lalu bangunan yang dikatakan sebagai sempadan ini, sempadan Masjid Aqsa ini ditentukan oleh Nabi Sulaiman AS. Wa kana Adam AS awwala man bana Masjid Al-Aqsa, dan yang pertama membina Masjid Aqsa ialah Adam AS. Nabi Adam AS juga membina Masjid Haram. Dan kedua-dua masjid ini dibina oleh Nabi Adam AS, kemudian runtuh, kemudian dibina kembali oleh Nabi Daud AS. Dan itulah yang menjadi sebab orang Yahudi mengatakan bangunan ini dibina oleh Nabi mereka, Nabi Sulaiman AS. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajah an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma para Sulaiman ibn Daud min bina al-Baitul Maqdis sallallahu salatan. Nabi Sulaiman selepas membina bangunan Masjid Aqsa, dia berdoa kepada Allah 3 perkara. 3 perkara ialah hukman yusadifu hikmatu wal mukan la yanbaghi lahadin min ba'dih. Pertama, dia bermohon kepada Allah supaya Allah berikan hikmah padanya yang menepati hikmah yang Allah kehendaki. Dan yang kedua ialah supaya Allah berikan dia kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang lain selepasnya. Wa illa yati masih hadun la yurid illa salah bihi illa kharaja minhu min dzunbihi kayama walatahu umuh. Yang ketiga ialah seorang yang masuk ke Masjid Al-Aqsa lalu bersalat dan dia tidak keluar daripada Masjid Al-Aqsa kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Itulah doa yang diminta oleh Nabi Sulaiman AS selepas selesai membina Masjid Al-Aqsa. Bangunan Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh Nabi Sulaiman telah hilang, diruntuh oleh Raja Bukhnasar. Kemudian mereka membina kembali, diruntuh oleh Raja Rom. Dan selepas itulah baru Sayyidina Umar Ibn Khattab membina Masjid Al-Quds, Al-Masjid Baitul Maqdis, dan kemudian diperbaharui oleh kerajaan-kerajaan yang datang selepas Khalifah Rashidin. Tuan-tuan yang saya hormati, kata Rasulullah waqala sallallahu alaihi wasallam amma as-santan faqad antaitu. 2 perkara yang diminta oleh Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kepada permohonannya. Dan Rasulullah mengatakan waju ayyakuna qad u'tiya thalitha. Saya yang mengharapkan, Rasulullah kata, saya yang mengharapkan apa yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu dianugerahkan kepada saya. Siapa yang masuk Masjid Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa supaya dia diampun seluruh dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Dan Rasulullah mengatakan, saya mengharapkan bahawa doa Nabi Sulaiman itu yang tidak dikabulkan oleh Allah ketika Nabi Sulaiman dikabulkan untuk saya, kata Rasulullah. Dan itulah kemuliaan Masjid Aqsa yang sekarang telah diceroboh oleh Yahudi. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat sejarah yang lampau. Masjid Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman AS, kemudian diruntuh oleh Raja Bukhnasar, Raja Babylon, raja kafir yang paling perkasa. Ada 2 raja kafir yang paling perkasa dan 2 raja Muslim yang paling perkasa. Muslim yang paling perkasa ialah Nabi Sulaiman AS dan Zulkarnain. Manakala raja kafir yang paling berkuasa ialah Bukhnasar dan Namrus. 2 Muslim, 2 kafir, dan Allah anugerahkan kerajaan yang paling besar kepada keempat-empat. 2-nya Islam, 2-nya bukan Islam. Tuan-tuan, Raja Bukhnasar telah menghancurkan Masjid Aqsa dan mereka menawan
orang Bani Israel dijadikan hamba abdi. Selain daripada mereka dibunuh, selain yang lebihnya dibawa ke Babylon dan dijadikan hamba abdi. Itu sejarah Masjidil Aqsa. Kemudian mereka dikembalikan oleh Zulkarnain. Zulkarnain yang tersebut dalam surah Al-Kahfi membawa kembali Bani Israel yang dihina oleh Bukhnasar dan dibawa kembali ke Jerusalem. Mereka membina sekali lagi Masjidil Aqsa. Kemudian datang Raja Rom menghancurkan Masjidil Aqsa yang kedua. Selepas itu tidak ada lagi, sehinggalah ketika zaman Islam, maka Masjidil Aqsa ini dibina oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian dibina kembali oleh Raja Mamluk, raja-raja datang kemudian, maka inilah yang terakhir. Dan akhirnya Masjidil Aqsa di bawah Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah yang berpusat di Istanbul menjaga Masjidil Aqsa dengan begitu tertib dan dialu-alukan seluruh umat Islam untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Dan Masjid Haram dan Masjid Nabawi di bawah sistem Osmaniyah, maka bumi haram ketiga-tiga ini dibuka untuk seluruh umat Islam. Sayang, selepas Osmaniyah kalah, maka kerajaan baru mengenakan dasar baru, siapa yang ingin ke Mekah mesti minta izin kepada mereka, sebab Mekah dan Madinah ialah bumi mereka. Sedangkan sebelum kerajaan yang ada sekarang, Osmaniyah yang menjaga Masjidil Haram dan Masjid Aqsa serta Masjid Nabawi mengatakan bahawa bumi ini terbuka pada umat Islam. Oleh sebab itu ramai ulama kita yang tinggal di Mekah, bahkan mereka masih ada tanah wakaf di sekeliling Masjidil Haram yang kemudian dibina hotel-hotel yang besar, sebahagiannya di atas tanah wakaf ulama kita. Itu sejarah yang berlaku satu masa dulu. Akhirnya dengan pertolongan Yahudi, British, Amerika dan Perancis, mereka mengalahkan kerajaan Osmaniyah. Selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah, mereka menubuhkan negara Israel. Negara Israel ditubuhkan di atas bumi Palestin. Dan berita yang keluar pada masa tahun 1948, State of Israel is born. Negara Israel telah muncul pada tahun 1948 dengan pertolongan British, Perancis dan Amerika. Orang yang menetap di Israel, di Palestin harus dihalau keluar. Mereka dihalau keluar daripada Palestin sebaik saja. Negara Israel telah dibina oleh tentera Ahzab moden. Dan gambar ini gambar yang sebenarnya bagaimanakah umat Islam terpaksa keluar daripada Masjidil Aqsa dan daripada Palestin, dan mereka menjadi pelarian. Sebahagian mereka dibunuh dalam perjalanan. Sebanyak 750,000 umat Islam Palestin dibunuh ataupun dihalau keluar. Dan yang membunuh umat Islam ini ialah seorang Yahudi yang sangat jahat, namanya Sir Henry Gurney. Sir Henry Gurney membunuh 750,000 umat Islam Palestin serta menghalau keluar sejumlah hampir 1 juta. Dan di atas jasanya membunuh orang Islam di Palestin, British mengangkat menjadi pesarus jaya tinggi British di Melaya. Tugas Sir Henry Gurney ialah datang ke Melaya, hancurkan Islam. Dan yang disebut kepada tuan-tuan dalam sejarah kita, Henry Gurney datang untuk menghapuskan komunis. Bohong. Dia datang untuk menghancurkan Islam. Dan dahsyat dilakukan oleh Henry Gurney. Dia membuka pintu Melaya ketika itu kepada pendatang. Sebagaimana dia membuka pintu Palestin kepada Yahudi, maka dia membuka pintu Melaya kepada pendatang baru. Dan perancangannya separuh berjaya. Dia segera dibunuh di Kamera Helen. Dan seluruh ulama dunia bersyukur sebab orang Malaysia berjaya membunuh musuh utama umat Islam, iaitu Sir Henry Gurney. Kecuali orang Malaysia sangat sedih sebab mereka sangat sayangkan musuh Allah ini sampai hari ini. Di Pulau Pinang ada nama Henry Gurney Drive, Gurney Drive. Di Melaka ada nama Gurney. Dan mereka tidak mengetahui nasib umat Islam hari ini dilakukan oleh Sir Henry Gurney yang tuan-tuan sangat puja. Mari kita kenang sejarah negara kita dan kaitan dengan Masjidil Aqsa. Kapal-kapal yang besar membawa Yahudi daripada seluruh dunia. Mereka berkumpul dan sekarang mereka berada di Palestin, menganggap bumi Palestin lah bumi mereka. Dan mereka menceroboh Masjidil Aqsa berkali-kali. Ini gambar mereka menceroboh pada tahun 1967. Pada tahun 1967, Israel yang kecil memerangi seluruh negara Arab, 6 buah negara Arab.
Negara Arab yang besar perkasa dengan Israel yang kecil dikalahkan oleh Israel dengan mudah. Dan tuan-tuan, mereka naik ke atas bumbung Masjid Al-Aqsa ataupun Dom Ad-Durak kita. Dan ketua mereka ketika itu adalah Masih Dayan, seorang Yahudi yang sangat jahat. Dan mereka sudah bersedia untuk bomkan Masjid Al-Aqsa. Mula-mula kali kita bom yang bubur kuning ini, Dom Ad-Durak. Tiba-tiba bekerja Masih Dayan naik ke atas ini. Nanti dulu. Jangan kita bom sekarang. Kenapa? Kita sudah berjaya tangkap, kita menawan Masjid Al-Aqsa. Nanti dulu, kata Masih Dayan. Kalau kita bom hari ini, umat Islam akan bersatu. Yahudi akan dihancurkan oleh orang Islam. Bukan saja orang Arab, tapi seluruh dunia akan datang ke Israel, akan menghancurkan kita. Dan dengan takdir Allah masih kekal sampai hari ini. Mereka sudah berkali-kali untuk hancurkan Masjid Al-Aqsa, masjid kiblat umat Islam yang ketiga, tuan-tuan. Sekarang Palestin telah dijajah. Hampir seluruh bumi Palestin telah menjadi Israel. Dan Jerusalem diisytiharkan sebagai kapital ibu negara Israel. Dan ini adalah ultimate kepada perjuangan mereka untuk menghancurkan Palestin. Di bawah Dom Ad-Durak, di bawah Kubah Sahrah kita, telah dibina sinagog yang pertama. Dan direstui oleh Amerika, British, Perancis, seluruh tentera Ahzab moden merestui bahawa Masjid Al-Aqsa harus diceroboh dan harus diruntuhkan tahun ini, dan akan menjadi pusat pemerintahan Yahudi sedunia. Dan orang Islam masih tenang setenangnya. Mereka mengatakan sepatutnya Masjid Al-Aqsa telah diruntuhkan 10 tahun lepas, dan kekuatan umat Islam tidak ada, tuan-tuan. Dan inilah apabila pada tahun 1974 Perdana Menteri Israel telah membakar Masjid Al-Aqsa kita. Dan apabila ditanya kenapakah puan, namanya Golda Meir. Golda Meir ialah Perdana Menteri Israel ketika itu. Dia mengatakan, kenapakah puan membakar Masjid Al-Aqsa? Dia kata, saya nak test orang Islam. Kita bakar Masjid Al-Aqsa, kita nak lihat apakah respon umat Islam. Malam itu saya pun takut juga, kata Golda Meir. Saya bimbang, mereka datang beramai-ramai dan menghancurkan Israel. Tetapi bila pagi telah menjelma, setenang air di tasik, rupa-rupanya kita berdepan dengan umat Islam yang sedang tidur. Kata Perdana Israel, orang Islam sekarang sedang tidur, dan kita dodoikan mereka sampai mereka terlena selena-lenanya. Dan itulah yang disebut oleh Perdana Menteri Israel, iaitu Golda Meir. Kita tidurkan mereka dengan triple S: spot, screen, and sex. Spot, mereka jadikan spot dan melalaikan penduduk Malaysia, penduduk Islam, pemuda Islam. Mereka masuk stadium pukul 4 petang, keluar pukul 12 malam. Di manakah asar, di manakah maghrib, di manakah isya, dan mereka makin kita tidurkan mereka dengan screen, dengan filem, dan kita lihat berbagai-bagai bentuk yang mereka sajikan kepada kita, dan umat Islam terus tidur. Dan yang ketiga ialah seks. Mereka perkenalkan LGBT, dan mereka mengatakan LGBT adalah hak asasi manusia, dan hampir seluruh dunia sekarang mengiktiraf LGBT sebagai hak asasi manusia. Dan mereka mendesak Malaysia supaya mengiktiraf LGBT. Jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Singapura telah benarkan jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Thailand telah benarkan. Yang masih belum benar Malaysia dengan Brunei. Mereka sedang attack siang dan malam supaya kita bersama dengan Singapura membenarkan jantan kahwin jantan, dan kita kembali kepada kaum Nabi Nuh, Nabi Lut yang Allah telah musnahkan. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Dalam konteks ini, sebagaimana yang sebutkan tadi, inilah plan bangunan yang mereka ingin jadikan ganti Masjid Al-Aqsa, yang mereka sebut sebagai The Third Temple, yang mereka sebut sebagai Solomon Temple, yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mengatakan Masjid Al-Aqsa didirikan di atas Temple of Solomon. Bohong. Nabi Sulaiman, Nabi Allah, tidak mungkin dia membina temple. Dan yang dia bina dalam hadis tadi ialah Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan yang hormati, sekarang Amerika ketika di bawah Trump sedang berusaha supaya negara Arab mengiktiraf Israel, dan usahanya sangat berjaya. Kita lihat hampir semua negara Arab bukan bersama dengan Palestin, tetapi bersama dengan Israel. Dan Arab Saudi menjadi petualang kepada perjuangan ini. Mereka lah yang menyediakan
tempat untuk menjadikan Israel untuk diiktiraf dalam istilah mereka normalisasi. Dan Bahrain, mula-mula sekali Bahrain telah mengiktiraf Yahudi ataupun Israel dalam bentuk normalisasi, makna hubungan yang tidak lagi permusuhan. Kemudian diikuti oleh negara-negara lain lepas Bahrain, UAE, kemudian Oman, kemudian Egypt, Sudan, Jordan dan Arab Saudi. Walaupun masih belum mengiktiraf Israel, tapi dialah yang memulakan untuk mengajak negara Arab mengiktiraf Israel dalam bentuk normalisasi. Sayang tuan-tuan, kita sangka bahawa Palestin ditolong oleh negara Arab Islam di sekelilingnya, tetapi rupa-rupanya memusuhi perjuangan Palestin, dan itulah nasib Masjid Aqsa yang terletak di Jerusalem yang sekarang dikuasai oleh bukan Islam lagi. Dan inilah yang menjadi harapan kepada Yahudi untuk segera meruntuhkan Masjid Aqsa. Dan kebetulannya sekarang Presiden Biden, dan Yahudi mengatakan Biden sangat lembek, harus dijatuhkan segera dan diganti dengan Presiden Trump kembali. Dalam pemilihan Presiden Amerika akan datang, dijangkakan Trump akan bertanding sekali lagi dan akan melengkapkan urusannya untuk menghancurkan Masjid Aqsa. Dan kita masih setenang air di tasik. Itulah suasana Masjid Aqsa yang berada di hujung tanduk sekarang, tuan-tuan. Ini ialah Perdana Menteri yang baru, walaupun dia pernah menjadi 2-3 kali Perdana Menteri, dan dia dilantik kembali pada awal Januari lepas. Dia sangat marah sebab Masjid Aqsa masih ada. Dia mengatakan sepatutnya 10 tahun lepas Masjid Aqsa telah diruntuhkan. Dan saya sekarang mengisytiharkan Palestin ataupun Jerusalem akan dibina White House untuk menggantikan Amerika supaya kami meneruskan penguasaan ke atas Masjid Aqsa. Inilah yang sedang mereka lakukan. Mereka ingin membina White House sebagai simbol Yahudi menguasai Palestin sepenuhnya. Tuan-tuan, perjuangan Palestin hanyalah pemuda Palestin. Orang Arab Islam di sekelilingnya tidak bersama dengan pejuang ini. Mereka berjuang bersendirian. Dan umat Islam Arab selainnya semua tidak bersama mereka. Sayang sekali sayang. Dan Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sabda Rasulullah, "Iza fasada al-syam fala kharfikum walan tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadhhum man khazalhum hatta taqum as-sa'ah." Kama qala. Apabila rusaknya ahli Syam, Syam ialah Palestin, Syria, Jordan dan sekitarnya. Apabila ahli Syam telah rusak, fala kharfikum, tidak ada kebaikan kepada kamu lagi. Maksudnya pertahanan Islam terakhir ialah Syam. Walan tazalu uqtabatun min ummati, tetapi Rasulullah berjanji akan muncul satu kumpulan pada umatku, al-mansurin, yang Allah memberikan pertolongan kepada mereka. La yadhhum man khadharhum, tidak ada darurat bagi mereka yang tidak menyokong perjuangan ini. Dan mereka terus berjuang hatta taqmasah, sehinggalah berlaku hari kiamat. Rasulullah menjanjikan ada satu kumpulan yang tidak disokong oleh sesiapa. Mereka terus berjuang. Masyarakat tidak menyokong mereka, tetapi Allah yang menyokong mereka. Mereka akan terus berjuang sampai hari kiamat. Siapakah mereka? Apakah pemuda ini? Ataupun pemuda lain yang berjuang? Yang kita lihat sekarang tidak ada pemuda lain yang berjuang untuk pertahankan Masjid Aqsa, tetapi pemuda yang inilah yang telah mengorbankan nyawa dan mencurahkan air mata, darah dan air mata untuk mempertahankan Masjid Aqsa di belakang mereka. Sayang umat Islam yang sudah berjumlah 2.0 bilion sekarang. Jumlah penduduk agama yang terbesar dunia ialah Islam sekarang, walaupun Barat mengatakan Kristian. Tetapi dalam statistik yang tidak resmi, penduduk Islam di dunia adalah 2.038 bilion, mengalahkan penduduk Kristian yang berjumlah 2.00 bilion. Tetapi kekuatan hanyalah seperti buih. Tidak ada kekuatan. Palestin dirobek, dizolimi, dibedil. Yang pejuang pertahankan Palestin ialah hanya pemuda ini. Yang lain melihat dari jauh, berdoa daripada jauh. Dan itu saja yang dapat dilakukan oleh umat Islam terhadap bumi Palestin yang terletak Masjid Aqsa, kiblat pertama Islam. Itulah nasib yang kita renungi ketika kita menyambut Isra Mi'raj. Tuan-tuan yang semati, Rasulullah menceritakan peristiwa yang berlaku pada malam tersebut. Rasulullah mengatakan, dia itu tu bi barak wa wadabah,
Abyad tawil fawqal himad badul bagad, seperti yang kita baca tadi. Yadhuha fi rahyu inda batahul tarfih. Qala farakibtuhu hatta turbatul maqdis. Sama seperti yang kita baca tadi. Qala farabattuhu bil haqatil lati yarbatu bihi al anbiya. Saya menambak borak itu di tempat yang para anbiya pernah tambak borak. Rupa-rupanya borak yang Rasulullah telah digunakan oleh para anbiya sebelumnya. Thumma qala thumma dakhatu al masjidah fa sallaitu fi rak'ataini. Saya masuk Masjidil Aqsa dan saya bersolat dua rakaat. Thumma kharajtu, kemudian saya keluar dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Fajani Jibril alaihi salam bi inamin min khamrin wa inamin min labanin, dan Jibril datang membawa dua bekas minuman kepada saya. Satu daripada khamar, arak, dan satu daripada susu. Dan faktatu al-laban, saya memilih susu. Maka berkata Jibril, Baqa Jibril alaihi salam, ikhtata fitrah, dan Tuhan hamba tepat memilih fitrah. Arak tidak dipilih Rasulullah, tetapi Rasulullah memilih susu. Dan ini indikasinya arak bukan minuman fitrah, benar. Kemudiannya, ini adalah satu indikasi bahawa arak akan diharamkan. Benar, kemudiannya tidak berlama arak diharamkan. Kita lihat hikmah arak diharamkan. Hari ini WHO mengatakan setiap 10 second satu kematian dilakukan disebabkan oleh arak. Dan selain pada itu, seluruh penyakit sebelum COVID-19, seluruh penyakit kematian disebabkan oleh penyakit dunia dicantum sekali dengan kematian disebabkan oleh arak. Arak lebih tinggi kematian di seluruh penyakit combined together. Ini disahkan pada tahun 2014 lepas. Semua agama tahu bahawa arak adalah punca segala maksiat. Tetapi sayang, kita tidak boleh haramkan. Kononnya kita masyarakat majmuk. Tetapi apabila seorang telah mabuk dengan arak, dia akan langgar seluruh masyarakat majmuk. Tadi kita katakan kita tidak boleh haramkan sebab kita masyarakat majmuk. Tetapi bila dia mabuk, dia langgar semua masyarakat majmuk. Polis pun dia langgar. Dan semua bangsa dia langgar apabila dia mabuk. Dan apakah kita tidak dapat mengharamkan di atas dasar bahawa arak adalah punca ibu segala maksiat? Tuan-tuan, mari kita berfikir. Lebih malang kita lihat mereka merayakan minum arak setiap tahun pada bulan Oktober. Bulan Oktober mereka merayakan Oktoberfest, iaitu minum arak secara bersamaan. Ini dilakukan di Munich, tempat lahirnya Oktoberfest. Setiap tahun bulan Oktober mereka minum satu bulan berpesta, dan jenayah dilakukan di Jerman sangat-sangat tinggi setiap kali bulan Oktober. Polis Jerman mengatakan alangkah baik sekiranya arak diharamkan sebab jenayah sangat terbuka di Jerman apabila setiap bulan Oktober. Dan sekarang dia merabat ke seluruh Eropah merayakan Oktoberfest, ke Amerika, akhirnya sampai ke negara kita. Tuan-tuan, tahun lepas mereka berdebat dalam parlimen untuk membenarkan Oktoberfest diadakan di Malaysia. Tetapi mufti ketika itu, Menteri Agama, sangat tegas. Ini bukan budaya kita. Bahkan bercanggah dengan budaya seluruh bangsa dunia. Arak ialah sumber kepada maksiat dan kemalangan. Dan apakah tuan-tuan tahu bahawa Malaysia menduduki tempat pertama di Asia Tenggara kemalangan disebabkan oleh arak? Kita adalah peminum arak top 10 dunia. Kita ingat Itali ataupun Perancis, rupa-rupanya Malaysia, negara Islam kononnya. Dan pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah menggambarkan dengan minuman yang dipilihlah bukan arak, dan benar-benar Oktoberfest menghancurkan kemanusiaan. Tuan-tuan semati, kemudian Rasulullah menceritakan bagaimanakah tentang kosmos, tajuk yang tuan-tuan tanya tadi. Dalam hadis yang panjang tadi, Rasulullah menceritakan summa akhidha biyadi farajabi ila sama dunia. Jibril memegang tangan saya dan dibawa Mi'raj ke langit. Walamma jitu ila sama dunia, kemudian saya sampai ke langit dunia. Qala Jibril khazin as-sama iftah. Maka Jibril berkata kepada penjaga langit, bukalah pintu. Qala man hadha? Dan penjaga pintu mengatakan, siapa yang bertanya ini? Qala hadza Jibril. Ini Jibril. Jibril lah general, tuan-tuan, ketua segala malaikat. Yang jaga langit itu kopral. Kopral tanya general dia, siapa anda? Saya Jibril. Ini kepatuhan setiap malaikat yang Allah tentukan tugas mereka masing-masing. Dan dia bertanya,
hal ma'aka hadun, apakah bersama Tuhan hamba ada orang lain? Qala na'am, ya, bersama saya ada orang lain, yaitu ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bersama saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala usilaihi, apakah dia telah diutuskan kepada kaumnya? Ya, dia telah diutuskan. Malaikat penjaga pintu tak tahu Rasulullah telah diutuskan kepada umatnya yang terakhir, kita. Dan kata Rasulullah, "Falamma futiha aluna as-sama dunia," bila dibuka pintu dunia, kami naik ke langit dunia. Fa iza rajulun qa'idun, dan di situ saya melihat seorang lelaki yang sedang duduk, dan ala yaminhi isbadah, di sebelah kanannya ada sebuah bekas, wala yasirhi isbadah, di sebelah kirinya ada suatu bekas. Iza nadhara qabla yaminhi adhahika, bila dia memandang sebelah kanan dia ketawa. Fa iza nadhara qabla yasirhi baka, dan ketika dia memandang ke sebelah kiri dia menangis. Faqala, orang itu berkata, marhaban bin Nabi Saleh wa bin Saleh, selamat datang wahai Nabi yang soleh, ananda yang soleh. Dan saya bertanya kepada Jibril, man hadza, siapakah orang itu? Maka jawab Jibril alaihissalam bahawa itulah Adam alaihissalam. Wa hadza iswada an yaminhi an shimalihi nasamabanihi, dan bekas di kanan dan kiri Adam alaihissalam itu ialah roh daripada seluruh zuriatnya, dan di sebelah kanannya ialah zuriat yang ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam iswadah itu. Dan sebelah kiri inilah zuriatnya yang ke neraka. Bila dia melihat ke kanan dia ketawa gembira, dan bila melihat ke kiri dia menangis. Begitulah suasana Adam AS. Tuan-tuan, kalau isyak beritahu saya, kita boleh bagi azan. Dan itulah kisah Nabi Adam AS yang bersedih dengan zuriatnya yang ke neraka dan bergembira dengan zuriatnya yang ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang sebelah kanan. Tuan-tuan, langit dunia, di manakah langit dunia? Sekarang kita melihat ke langit, rupa-rupanya langit yang kita lihat ini bersih langit dunia. Rasulullah naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, dan menerima satu anugerah yang teragung, solat. Dan inilah kosmos yang perkasa. Di langit yang dekat kita lihat kosmos yang sangat perkasa dan sangat indah ciptanya. Bulan bintang sedang berorbit di bidang di laluan masing-masingnya. Dan inilah bumi kita. Bumi kita dilihat daripada Saturn. Kita keluar ke langit dan kita lihat bumi kita, just one dot, satu titik. Di sini kita berada sekarang, tuan-tuan. Di langit kita melihat bumi sebagai langit. Orang di langit, orang di bumi lihat bulan di langit. Orang bulan melihat kita di langit. Seluruh kita di langit. Kita kata orang Indonesia orang seberang. Kalau kita pergi Indonesia, dia kata Malaysia yang seberang. Dua-dua seberang. Kita di langit, bumi di langit, bulan di langit, tidak ada yang di, semuanya di langit. Dan Allah tentukan inilah kosmos yang agung ciptaan Allah. Tuan-tuan, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-sama dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami hias langit dunia ini dengan bintang-bintang. Rupa-rupanya bintang yang kita lihat itu masih langit dunia. Di manakah langit kedua, ketiga, keempat, tak dapat kita bayangkan dengan mukjizat yang Allah mi'rajkan Rasulullah ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Dan bagilah kita lihat betapa agung ciptaan Allah dan betapa agung, betapa luasnya alam yang berpetan. Kita bagi ruang ta'zan itu. Atau teruskan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, kita sambung sekali lagi. Tuan-tuan, ini gambar yang diambil oleh NASA, ialah aerospace Amerika yang mengambil gambar ke langit. Mereka ada alat dan mereka mengambil gambar satu galaksi. Galaksi ialah kumpulan bintang-bintang. Satu titik itu satu bintang. Dan tuan-tuan lihat berapa banyakkah bintang dalam satu galaksi. Dan dia masih langit dunia. Langit dunia mempunyai berjuta bilion galaksi seperti ini. Dan bintang yang paling dekat dengan kita ialah matahari. Bintang yang paling dekat dengan kita adalah matahari. Dan tuan-tuan cuba bayangkan betapa luasnya langit Allah. Cahaya bergerak, tuan-tuan kita lihat 300,000 kilometer satu saat. Satu saat dia bergerak 300,000 kilometer. Matahari untuk sampai cahaya ke bumi, bagi kita bandingkan, dia mengambil masa selama 7 minit baru sampai cahaya ke bumi kita. Tuan-tuan cuba bayangkan, cahaya daripada pinggir galaksi untuk sampai ke pinggir ini, dia ambil masa 1 juta perjalanan cahaya. Satu galaksi mengambil masa 1 juta perjalanan cahaya. Kalau Rasulullah naik ke langit dengan kerajaan cahaya, Rasulullah tak sampai. Rasulullah naik ke langit dengan mukjizat. Tuan-tuan, satu galaksi 1 juta tahun untuk sampai perjalanan cahaya. Dan kita jawab subhanallah. Dan Allah mengatakan sabbahalillahi ma fis sama, bertasbih pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Yusabbihu lillahi ma fis sama, bertasbih pada Allah seluruh yang ada langit dan bumi. Yang lupa tasbih manusia dan jin. Seluruh alam semesta sedang bertasbih. Bahkan mereka sedang bersujud. Dan inilah yang dalam konteks kita Islam, Allah suruh kita melihat langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin lil albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Subhanallah. Dalam keadaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi mereka yang bersifat ulul albab. Siapakah ulul albab? Iaitu mereka yang berzikir pada Allah ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, ketika mereka berbaring. Seraya mereka berfikir tentang kejalanan langit dan bumi. Dan mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Dikau cipta ini sia-sia, dan jauhilah kami daripada azab neraka. Apabila seorang pelajar di universiti, di kolej mempelajari astronomi seperti ini,
Kita mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi sayang di Malaysia, setiap buku teks astronomi setebal itu tidak ada satu pun nama Allah. Dan sistem pendidikan kita gagal, tuan-tuan. Sepatutnya kita semakin kita mempelajari, semakin kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Doa maha suci Dikau ya Allah, jauhlah kami daripada azab neraka. Setiap pelajar mesti berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tetapi tak ada satu pun ayat dalam buku teks di universiti yang kita pelajari sekarang, dan saya isytiharkan sistem pendidikan kita gagal untuk membina manusia. Tuan-tuan yang saya hormati, ayat ini menggambarkan bagaimanakah seorang mukmin yang melihat langit dan bumi, berfikir, berzikir. Tetapi kita di surau banyak berzikir tetapi kurang berfikir. Sebab itulah teknologi orang lain yang buat. Orang barat berfikir tapi tak berzikir. Allah suruh datang dengan package berzikir dan berfikir, tapi kita Islam hanya kalau ada pun berzikir, berfikir jarang sekali. Tuan-tuan yang semati, Allah suruh kita berzikir, berfikir, dan akhirnya timbullah perasaan keagungan ilahi dalam jiwa kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah kosmos, tuan-tuan. Kosmos yang masuk ke dalam ayat tadi ialah kita mengkaji langit dan bumi dan berakhir dengan keagungan Allah. Alangkah malang kalau seorang pelajar mempelajari alam semesta tetapi tidak mengenali penciptanya. Seolah-olah seorang arkitek mengkaji tentang kecantikan sebuah bangunan, tetapi dia lupa siapakah arkitek bangunan tersebut. Perkara yang pertama yang harus dia iktiraf ialah siapakah arkitek yang membina bangunan tersebut. Barulah maksud daripada ulul albab itu kita capai, tuan-tuan. Allah mengatakan bahawa tidak ada lagi di bumi kecuali mereka sedang bertasbih. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Subhanallah. Kita baca setiap hari, bertasbih pada Allah seluruh langit yang 7 dan seluruh bumi, seluruh yang ada langit dan bumi sedang bertasbih pada Allah. Wa in min syai'in, tak ada satu pun di langit dan bumi kecuali mereka sedang bertasbih pada Allah. Illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tak faham tasbih mereka. Tuan-tuan, burung bertasbih, semut bertasbih, gunung ganang bertasbih. Allah kata tak ada satu pun di langit dan bumi, semuanya bertasbih. Yang lupa manusia dan langit yang beredar, mereka sedang bertasbih. Matahari naik dan turun sebab dia bertasbih. Dia tunduk patuh sami'na wa ata'na. Manusia yang duduk atas muka bumi yang membantah Allah. Inilah kebanyakannya. Allah turun ke Al-Quran pada kita. Al-Quran diturun pada kita untuk kita laksanakan di bumi Allah. Tapi sayang, kita mengambil undang-undang yang tidak mengenal dengan Al-Quran. Kita mengambil undang-undang Kristian common law untuk kita jadikan undang-undang tertinggi negara kita, dan kita mengharapkan syurga. Takkah malu, tuan? Duduk atas muka bumi, bumi Allah, menggunakan rezeki Allah, matahari Allah, air Allah, oksigen Allah, tetapi meninggalkan Al-Quran dan mengambil undang-undang tertinggi negara sebagai undang-undang common law. Alangkah malang, dan kita mengharapkan syurga. Allah mengatakan wahallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan sistem ekonomi negara kita berdasarkan riba, dan kita mengharapkan syurga. Di negara kita, tuan-tuan, Islamnya dalam masjid ini, di luarnya keluar daripada Islam kebanyakannya. Sistem dakwah kita sekularisme, ekonomi kita dasarkan kapitalisme, dan tuan-tuan, kita mengharapkan syurga, sedangkan Allah mengatakan seluruh alam semesta bertasbih. Tak ada satu pun yang tidak bertasbih kecuali mereka sedang bertasbih. Matahari bertasbih, bulan bertasbih, bahkan dalam mikrofon saya ini ada besi, iron, ada elektron, ada proton, dan sentiasa beredar. Mereka sedang bertasbih. Kalaulah tidak bertasbih, kita ada elektrisiti. Elektrik kita tak ada, tuan-tuan. Elektrik ini datang daripada elektron. Elektron dijadikan elektrisiti. Kalaulah elektrisiti ini ialah simbol ada neutron, elektron sedang berputar, dan itu sebab kita dapat elektrik. Dan subhanallah, tuan-tuan, alam semesta sedang bertasbih. Ini kosmos. Ini kosmos Islam. Dan mereka ialah makhluk yang patuh.
Mereka sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Dan kita lihat bagaimanakah alam cakrawala yang ada dalam langit dunia sedang bergerak dan beredar sebab mereka bertasbih. Berbagai-bagai bentuk alam semesta kita yang kita sebut galaksi. Mereka sedang bertawaf. Ini saya percepatkan ini yang bergerak kanan ke kiri. Kanan ke kiri, dan kita percepatkan dia seolah seperti makhluk yang sedang bertawaf. Mengelilingi satu makhluk tengah-tengahnya yang saintis sebut black hole. Mereka sedang bertasbih sama seperti kita sedang bertawaf di Kaabah. Daripada kanan ke kiri bermula dengan Hajar Aswad. Kita meletakkan bahu kita ke kiri dan kita mengelilingi daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri anti clockwise. Di atas seluruh bintang sedang berputar mengelilingi black hole, lubang hitam. Di bawah kita mengelilingi batu hitam. Inilah Baitullah yang kita seolah-olah seorang yang sedang bertawaf dengan pakaian ihram putih seolah kita sebiji bintang. Sebagaimana bintang sedang bertawaf di langit, kita juga sedang bertasbih di sini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati di atas. Di sini kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Sama. Seluruh alam semesta sedang bertasbih, sedang bersujud. Yang lupa ialah manusia. Dan Allah mengatakan allazi khalaqas samawati tibaqa ma taru fi khalqir rahmani min tafawut. Dan dialah yang menciptakan 7 langit yang kita lihat, langit dunia. Kedua, ketiga, keempat kita tak tahu. Rasulullah naik Mi'raj ke langit yang ke-7 dan kamu tidak lihat sedikit pun kecacatan daripada ciptaan Allah. Dan itulah yang kita baca setiap malam dan pagi, tuan-tuan. Allah mengatakan seluruh alam semesta sedang bertasbih dan seluruh planet sedang bertasbih. Pagi-pagi kita mendengar burung yang berkicau, mereka sedang bertasbih. Semut yang merayak sedang bertasbih. Ikan dalam air sedang bertasbih. Batu-batu sedang bertasbih. Manusia lupa bertasbih. Itulah yang kita sebut sebagai kosmologi, kosmos yang kita kaitkan dengan Isra dan Mi'raj, tuan-tuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul siru fil ardh fanzuru kaifa al-haqq, tsumma Allahu yashhadu nasatal akhirah, innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan tuan-tuan, ayat ini ayat mukjizat yang cukup agung. Qul siru fil ardh. Orang Arab tak pernah bercakap qul siru fil ardi. Mereka bercakap qul siru alal ardi. Berjalanlah di atas bumi. Tak pernah mereka mengatakan qul siru fil ardi, tetapi Allah mari dengan fi. Apa beza fi dengan ala? Fi boleh di atas bumi, boleh di atas udara, boleh dalam air, boleh di bawah air, boleh di langit, boleh dalam bumi. Dan kalimah yang Allah gunakan fi cukup signifikan. Dan kita fahami Al-Quran dalam bahasa asalnya. Sayang umat Islam membaca Al-Quran dan faham dengan terjemahan, memalukan. Ini ialah surat yang Allah kirim kepada kita. Dan alangkah malang kalau kita hanya membacanya hanya dengan terjemahan. Kita harus faham dengan bahasa asalnya. Itu mukjizat. Sayang tuan-tuan, orang Malaysia tidak sebagaimana orang lain. Kita hanya memahami dengan terjemahan. Dan umur 70 tahun masih belajar tajwid. Memalukan. Sepatutnya tajwid selesai umur 7 tahun. Kita 70 tahun baru pencen, baru mula nak belajar tajwid. Silakan, tetapi saya nak katakan sayogianya tidak demikian. Tuan-tuan yang saya hormati, sekarang mereka menerokai ke langit. Menerokai ke langit, tetapi mereka hanya melihat sebahagian langit yang kecil. Ya masal jin ini startum an tanfudu min aqtaris samarut fa yanfudu la tanfudun illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, sekiranya kamu dapat tembusi langit dan bumi, silakan. Kamu tidak mungkin akan tembusi langit kecuali dengan kekuatan mukjizat ataupun saintifik. Hari ini mereka telah naik ke langit dan Allah tujukan kepada kita kul siru fil ardi, tetapi yang pergi orang lain. Mereka naik ke langit, mereka membuat rumah atas langit. Mereka panggil ISS dan mereka membina rumah atas langit. Mereka duduk berbulan-bulan atas langit. Kita di seorang masjid, kita berbincang, boleh tak orang naik ke langit? Boleh tak kita naik ke langit? Orang lain buat rumah atas langit.
Itu beza antara kita dengan mereka. Allah suruh kita berzikir, berfikir, tetapi mereka berfikir tapi kurang tidak berzikir. Dan hasilnya mereka membeda teologi. Dan kita Islam harus kedua-duanya, harus berlaku serentak, berzikir dan berfikir. Dalam konteks ini Rasulullah pernah bersabda, la takmasah hatta taraw umaran azaman lam takunu tarunha wala tahdatsunhum anfusukum. Tanda hari kiamat ialah kamu tak lihat lagi sekarang. Perkara yang akan berlaku sangat-sangat besar, kata Rasulullah, yang kamu para sahabat tidak mengetahuinya. Dan perkara yang akan berlaku ini perkara yang tak pernah kamu fikirkan dan tak pernah kamu cakap tentangnya. Dan perkara ini tak pernah dibayangkan oleh para sahabat. Kita lihat bagaimanakah mereka menembusi langit, dan mereka membuat rumah atas langit, dan mereka menggambar di langit, dan mereka duduk atas langit berbulan-bulan. Mereka gezek semua langit mereka yang punya. Kita duduk di bawah, langit kita orang lain punya. Yang kita adalah hanya beberapa kilometer ke atas, itu kita punya. Atas lagi orang lain punya. Sebab kita tidak berfikir, kita hanya berzikir. Alhamdulillah kalau berzikir. Kalau berzikir atau tidak, berfikir atau tidak, apakah nilai kita? Tuan-tuan, Jepun datang ke langit, terbang ke langit, dan dia berehat di atas langit. Ini contohnya bagaimana Rasulullah mengatakan satu masa akan datang, perkara yang besar akan berlaku di langit, dan perkara yang tidak kamu akan bayangkan. Dan hari ini kita saksikan bagaimanakah mereka telah naik ke langit. Dan akhir sekali tuan-tuan, sampai ke langit Baitul Ma'mur. Selepas langit ke-7, Rasulullah ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, dan menerima solat yang cukup indah. Panjang kisahnya, Rasulullah dianugerahkan 50 kali solat satu hari semalam. Selepas menerima anugerah yang indah ini, Rasulullah turun dan bertemu Nabi Musa sebagaimana disebut dalam hadis yang panjang ini. Nabi Musa bertanya, wahai, apakah yang Allah beri kepada kamu? Kata Rasulullah, saya dianugerahkan dengan 50 solat. Tuan-tuan boleh baca hadis matannya. Kata Nabi Musa AS, pergilah minta dikurangkan sebab saya telah bersama dengan Bani Israil yang lebih kuat daripada umat Rasulullah, dan mereka tidak dapat melakukannya. Lalu diturun dan dimohon supaya dikurangkan sehingga akhirnya 5 kali solat sekali satu hari, yang pahalanya sama seperti 50 yang asalnya. Setiap solat diganda dengan 10. Tuan-tuan, solat. Bila kita membincangkan tentang Isra Mi'raj, 3 perkara asas yang kita harus kenang kembali. Pertama ialah Masjid Aqsa yang kita letak, yang kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah kosmos yang kita bincang tadi, dan yang ketiga adalah solat. Solat meletakkan dahi ke atas bumi, simbol pengabdian seorang hamba kepada Khaliqnya. Tempat yang paling mulia diletakkan tempat yang paling hina, dan bersujud dengan penuh syahadu. As-salat mi'raj al-mu'min ila rabbis samarut. Dan mi'raj ialah solat, ialah mi'raj mukmin kepada Allah SWT yang mencipta langit dan bumi. Tuan-tuan, dalam hadis yang terkenal yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 asas. Syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertamalah syahadah. Yang kedua adalah iqamis salah, tunaikan solat. Wa itaz zakah, dan keluarkan zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan solat dan puasa bulan Ramadan. Tuan-tuan, solat ialah pengabdian, ibadat yang paling agung yang Allah anugerahkan secara langsung kepada Rasulullah, dan ibadat lain ialah melalui peraan Jibril. Di neraka, di akhirat nanti, Rasulullah, Allah menceritakan kenapakah orang masuk ke neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar, kenapakah kamu masuk neraka Saqar? Mereka berbincang, berbual di akhirat nanti. Mereka menjawab yang masuk neraka itu, qalu lam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tak solat. Kami di dunia dulu tak solat, dan sedia neraka Saqar, walhamdulillah, supaya kita terpelihara daripada neraka ini, kita dan keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Tuan-tuan, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah, dan perjanjian kita dengan mereka ialah solat. Wa man tarakaha faqad kafara, siapa yang tinggal solat, kafirlah dia. Dalam hadis lain mengatakan, wa man tarakaha muta'ammidan faqad kafara,
Dan siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka kafirlah dia. Tuan-tuan, mari kita berfikir, apakah keluarga kita selamat daripada ancaman ini? Aqimus solah. Wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u marrakin, dan marilah kita sama-sama tunaikanlah solat dan keluarkan zakat dan berrokoklah bersama dengan orang yang rokok. Tengok tuan-tuan, berapa syahadunya, tuan dan kudanya sama-sama tunduk kepada Allah sampai masanya. Dan ini kita lihat dalam satu, Allah menceritakan bagaimanakah nasihat seorang ayah yang dijadikan sebagai misali dalam Al-Quran, surah Al-Rahman, menasihati anaknya yang paling asas ialah ya bunayya wa amur bil ma'ruf wa nahy munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai ananda, solatlah, dirikanlah solat dan lakukan kebaikan, cegah kemungkaran, dan bersabarlah di atas apa yang menimpa diriku di kau. Inilah satu perkara yang cukup sukar untuk dilakukan, tuan-tuan. Ini nasihat seorang ayah kepada anak, ialah dirikan solat, wa amur bil ma'ruf wa nahy munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan ini nasihat seorang ayah kepada anak. Dan kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, muru auladakum bisalah, suruh anak kamu solat, wa hum abna sabain, dan ketika mereka usia 7 tahun suruh mereka solat, wadribuhun 'alaiha wa hum abna asyar, dan pukul mereka kalau mereka tidak solat lagi usianya mencapai 10 tahun, wariqu bainahum fil madaji', dan pisahkan anak laki anak wanita ketika sudah mencapai umur 10 tahun. Bilik rumah kita adalah 3 bilik sekurang-kurangnya. Untuk ayah dan mak, anak perempuan, anak laki. Pisahkan anak laki dan perempuan. Rasulullah pesan, bila usia 7 tahun, suruh dia solat. Umur 10 tahun, pukul dia. Tapi sekarang dalam pendidikan, guru tidak boleh pukul pelajar dia kalau tidak solat. Guru akan dibawa ke mahkamah. Dan Rasulullah suruh pukul anak kita. Orang kata Rasulullah tak pernah pukul anak dia. Benar, sebab anaknya solat. Anak kita yang Rasulullah suruh pukul. Tuan-tuan yang semati. Wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan suruhlah keluarga kamu solat. Kita bertanggungjawab untuk pastikan seluruh keluarga kita solat, tuan-tuan. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk melakukan solat ini. Dan tuan-tuan, mari kita lihat negara kita. Bancian dilakukan, satu kajian dilakukan statistik negara kita, yang solat hanyalah 20%, yang tak solat 80%. Ini penduduk Malaysia, tuan-tuan, cukup memalukan. 20% yang solat, 20% yang dapat markah ini gagal, tuan-tuan. Ini dilakukan kajian pada tahun-tahun yang lalu, pada tahun 2024. Tuan-tuan, 20% kita dapat markah. Kalau di universiti, di sekolah, sekurang-kurangnya kita dapat 60% baru lulus. Negara kita hanya dapat 20% dalam solat. Saya isytiharkan negara kita gagal dalam solat. Siapa bertanggungjawab? Daripada pemimpin tertinggi negara kepada kita, saya juga bertanggungjawab sebab saya banyak bercakap. Kemudian Tuan Imam bertanggungjawab. Data ini akan ditanya Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan semua ditanya, apakah yang kita lakukan? Sebab negara kita, negara merdeka, kita yang menentukan dasar negara kita. Alhamdulillah, 10 tahun kemudian kita buat kajian lain, didapati bahawa yang solat sudah meningkat 10%, 30% telah solat, 70% malah tak solat, dan negara kita masih gagal. Saya minta supaya pelajar-pelajar kita tanya yang 30%. Yang 30% solat ini, dia solat 5 kali sehari ataupun sekali. Dia kata sekali sehari. Sama ada maghrib yang solat ataupun yang lain. Sekali sehari solat yang 30%. Yang lengkap tak tahu ada apakah sampai 5%. Rakyat Malaysia yang kita mengharapkan keridaan Allah, tetapi kita telah menyerweng jauh, dan kita akan disoal di akhirat nanti. Semua kita tidak terkecuali, sekurang-kurangnya dalam keluarga kita. Tuan-tuan, satu kajian dilakukan di Terengganu, di hospital, tempat atas katil kematian, orang yang sudah hampir mati dalam ICU, yang solat 20%. Sepatutnya tuan-tuan, ayah dan mak kita yang sudah uzur, sedialah perkara yang kondusif untuk dia solat. Sama ada dengan tayamumnya ataupun dengan wuduknya, dengan spraynya, kita berilah usaha untuk khidmat pada ayah dan ibu kita terakhir. Sebab data menunjukkan bahawa yang sakit yang akan menemui Allah hanya 20% yang solat. Balik umrah, tuan-tuan,
atas kapal terbang, subuh hampir satu kapal terbang tak solat. Baru keluar daripada haji, keluar daripada umrah, balik ke Malaysia dah tak solat dah. Kita permain-mainkan solat. Sedangkan daripada solat Allah kurniakan kepada Rasulullah melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Dan kita lihat apakah pelajar-pelajar kita yang masuk stadium yang disediakan triple S oleh Yahudi tadi. Yahudi kata kita berikan triple S kepada Muslim supaya mereka lupa agama mereka, dan mereka terus dalam stadium dan terus mereka sampai ke tengah malam. Dan kita adakan konsep pada mereka, mereka masuk waktu subuh, keluar waktu subuh yang lain. Dan di manakah solat mereka? Tetapi sebahagian daripada mereka menunjukkan sifat yang indah. Mereka bersolat sebelum permainan bola sepak. Dan inilah dilatih pelajar kita latih nak tengok bola silakan, tetapi pastikan solat dilakukan, laksanakan. Dan ini satu tugas besar kita bila kita membicarakan tentang Isra' Mi'raj, tuan-tuan. Kita lihat di barat, umat Islam bersolat tidak ada masjid, mereka bersolat di tepi jalan. Perkara ini pada mulanya polis tidak menangkan, tetapi apabila setiap masa ketika umat Islam yang tidak ada masjid di kota London, mereka bersolat di mana sahaja, mereka sampai waktu mereka bersolat. Kalau Malaysia, tuan-tuan, kita bersolat tepi jalan, mereka kata kita tunjuk alim. Tetapi inilah bumi Allah, semuanya masjid. Saya cuba sekali-sekala solat tepi jalan, nak tengok reaksi. Memang masyarakat kita mengatakan sesuatu apabila kita solat tepi jalan, sedangkan Rasulullah mengatakan bumi ini semuanya masjid. Tuan-tuan yang semati, seorang yang pergi ke angkasa, solat tidak boleh ditinggalkan. Kita ada ahli angkasawan yang pertama, dan kita berbincang bagaimanakah untuk solat di langit. Di ISS, bagaimanakah kita untuk menghadap kepada kiblat? Kiblat kita di mana? Kalau kita atas muka bumi, kiblat kita jelas. Tetapi kita di langit, di manakah kiblat kita? Dibincangkan oleh para ulama kita. Bagaimanakah untuk bersolat di langit? Dan wakil kita telah menunjukkan sifat yang indah. Kemana kita pergi, solat tidak boleh diabaikan. Dan pastikan selagi hayat di kandung badan, solat dilaksanakan. Inilah tema daripada Isra' Mi'raj. Dan kita lihat bagaimanakah inilah angkasawan Amerika, Arab yang telah ke langit melalui ISS dan duduk di langit beberapa ketika. Dan bagaimanakah dia bersolat? Pertamanya ulama menyediakan kaedah untuk bersolat. Dan 11 orang Islam telah naik ke langit. Dan mereka telah berada di ISS sebelah angkasawan. Dan mereka bersolat, tuan-tuan. Berapa solatkah mereka? Sebab mereka mengelilingi langit, mereka mengelilingi bumi sebanyak 10 kali setahari. Apakah mereka terpaksa bersolat dengan 50 kali setahari? Tidak. Mengikut apa yang ada di atas bumi. Itulah yang dipatuakan oleh para ulama kita. Ini ialah gambar orang Islam bersolat di atas langit. Kena ikat, sebab kita akan terbang kalau tak ikat. Dan inilah gambaran umat Islam bersolat di mana saja mereka berada. Dan kalau di langit pun kita harus bersolat, apatah lagi di atas bumi. Dan pastikan, tuan-tuan, anak kita, cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita, mereka lah pendiri solat, mereka lah hakim solat, dirilah solat. Dan tuan-tuan, inilah berkali mereka melihat ke bumi, dan bumi sangat kecil. Kita naik ke atas ISS, kita lihat bumi adalah seperti buah bola yang kecil. Dan kita masih berdebat bumi ini datar, rata ataupun bulat. Orang tengok seperti bola daripada atas. Dan itulah perbezaan antara kita dengan mereka. Dan bila kita melihat Isra' Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna halahu lirahu min ayatina, supaya kami perlihatkan keagungan kami. Dan peristiwa yang ke langit ini melihatkan keagungan ilahi dalam penciptaannya. Dan marilah kita sama-sama renungi peristiwa yang agung ini. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran 3 perkara sebagai kesimpulan. Pertama ialah Masjidil Aqsa yang dalam direnungi malam. Kemudian kosmos ialah ciptaan Allah yang sangat mengagumkan. Semudah-mudahan pelajar kita yang pelajari tentang astronomi akan berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina azab wa qina adzabannar. Dan yang terakhirlah solat. Saya minta maaf kerana saya panjang sini, saya sengaja panjangkan sebab saya datang sekali. Dan esok insya-Allah saya ke Batang Kali. Saya memberikan kuliah tentang kosmologi juga, lebih panjang. Dan saya jangkakan Menteri Besar Selangor akan mengikuti kuliah saya pagi esok.
insya-Allah di petang kali. Dan saya sudahi dengan billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih salawat.